Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita berada dalam satu sidang media secara maya yang dipancarkan daripada laman Facebook UMNO Online dan juga laman YouTube channel UMNO Online. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kami akan mengadakan sidang khas media untuk memberi pendetailan tentang misi kemanusiaan yang akan dihantar ke Gaza. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita bersama dengan Datuk Seri Panglima Abdul Aziz Abdul Rahim, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Ahli Parlimen Baling. Dan kita akan bermula pada saat ini juga. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana hadir pada sidang media pada hari ini. Sebelum kita bermula, saya minta tuan-tuan dan puan-puan kalau dan juga rakan-rakan media, sekiranya ada sebarang soalan, sila tulis di ruangan komen. Saya akan cuba tengok sebarang soalan untuk kita jawab. Dan saya minta Datuk Seri Panglima untuk menjelaskan dan memberi latar belakang sedikit tentang misi kemanusiaan yang akan kita hantar terutama dalam musim COVID ini ke Gaza. Silakan Datuk. Misi bantuan kemanusiaan Palestin oleh Biro Kebajikan UMNO Malaysia. UMNO amat menyokong dan menzahirkan penghargaan serta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Kementerian Luar, khususnya terhadap inisiatif melancarkan kempen humanitarian and fundraising untuk rakyat Palestin dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia pada hari ini. Langkah yang diambil oleh Wisma Putra jelas menunjukkan keprihatinan Malaysia terhadap musibah yang telah menimpa rakyat Palestin yang pada ketika ini yang amat memerlukan bantuan dan pembelaan. Dengan pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Luar, ia secara langsung menyokong usaha pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, NGO, badan-badan kebajikan dan pihak-pihak yang bersimpati untuk membantu secara saudara seagama kita yang kian dizalimi. Inisiatif Kementerian Luar menawarkan platform sebagai pemudah cara penyelaras sumbangan dilihat sangat tepat bagi memastikan setiap sen sumbangan yang dihulurkan oleh rakyat Malaysia sampai ke matlamatnya. UMNO sebagai organisasi yang sinonim dengan bantuan kemanusiaan juga tidak lupa melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Sesuai dengan tradisi bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh UMNO melalui Biro Kebajikan, saya selaku pengerusi Biro yang diamanahkan oleh Yang Berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga dalam perancangan dan sedang menguruskan satu misi bantuan ke Gaza yang dijangka berlepas dalam 3 minggu lagi. Misi ini akan dijayakan dengan merujuk panduan dan sokongan daripada Kementerian Luar, khasnya Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, dan apatah lagi telah keluar kenyataan media daripada Jabatan Perdana Menteri semalam petang kami dapat ini. Kita harus bekerjasama dengan dua lagi kementerian, iaitu Kementerian Undang-Undang yang diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin dan Menteri Dalam Negeri, iaitu Kementerian Dalam Negeri yang diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Justru kami akan buat surat semua lagi sekali kepada dua-dua kementerian ini hari ini juga untuk kita pastikan gerak kerja yang kami nak laksanakan itu dapat berjalan dengan lancarnya. Justru pada hari ini kalau kita tengok misi ini akan dijayakan dengan merujuk segala panduan yang saya sebutkan tadi, dan alhamdulillah misi misi juga telah mendapat restu dari pucuk kepimpinan UMNO tertinggi, yang mana Majlis Tertinggi Parti telah memutuskan untuk menubuhkan satu tabung khusus bagi tujuan tersebut. Usaha ini membuktikan betapa UMNO sentiasa cakna dengan perkembangan dan kebajikan umat Islam khususnya di Palestin. Pengurusi Biro Kebajikan yang insya-Allah dengan izin Allah akan mengetuai misi ini mengharapkan usaha yang digerakkan oleh UMNO ini akan mendapat sokongan dan dukungan khususnya daripada
rakyat Malaysia dan ahli-ahli UMNO. Semoga usaha bantuan yang dijayakan oleh semua pihak akan dapat mengurangkan lagi, meringankan beban yang dihadapi oleh rakyat Palestin, juga yang kini amat terkesan dengan lantaran pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia. Apakah objektif utama misi yang akan dihantar ke Gaza pada kali ini? Pada semalam saya telah berbincang dengan Yang Berhormat Presiden Datuk Seri Datuk Zahid, Dr. Zahid Hamidi, yang mana Datuk Seri Zahid telah memberitahu kepada saya dalam perbincangan Yang Berhormat Presiden UMNO dengan pemimpin tertinggi Hamas, iaitu Ismail Haniah, telah minta beberapa perkara yang dengan segera. Di antara yang mereka pohon adalah ubat-ubatan, medical supply dan juga medical equipment yang berkaitan dengan ortopedik dan kebakaran-kebakaran, plastic surgeon. Ini di antara perkara yang telah diutarakan. Selain daripada itu, saya juga ingin memaklumkan dalam perbincangan Yang Berhormat Presiden dengan Ismail Haniah, yang menyatakan bahawa 17,000 buah rumah telah hancur di Bedil dan 15,000 keluarga di Gaza homeless, tidak mempunyai sebarang rumah. Jadi inilah saya harap, saya mengalu-alukan semua pihak, NGOs yang ada dan yang syarikat korporat yang nak bekerja sama dengan UMNO. Jadi duit atau sumbangan yang nak diberikan melalui UMNO yang kita telah wujudkan, kita akan ke sana, dan saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada rakyat Malaysia kerana selama ini adalah misi saya dengan izin Allah yang keempat. Walaupun negara kita kecil, tapi rakyat kita berjiwa besar. Kalau kita tengok berlumba-lumba pada hari ini, semua pihak nak menghulurkan bantuan. Jadi NGO yang tidak ada pengalaman ke sana mungkin boleh menghubungi pejabat UMNO, Biro Kebajikan UMNO. Kita boleh pergi sama-sama supaya tak adalah nampak banyak sangat NGO pergi. Kita boleh gabung, integrate. Yang penting matlamat kita sampai. Matlamat kita sampai dan kita akan pastikan kita sampai, sebab saya dah berurusan dengan pihak Malaysian Palestine Red Crescent. Sememangnya daripada tahun 2010 pihak Biro Kebajikan UMNO yang dulu Kelab Putera Satu Malaysia yang sudah tiada kini, kita memang bekerjasama erat dengan Persatuan Bulan Sabit Merah di Gaza, di Palestin, yang diterajui oleh seorang Dr. Khalil, yang mana sehingga hari ini beliau masih berada di situ dan bangunan beliau masih intact lagi walaupun CP-CP-nya kena berdil. Tapi insya-Allah dia telah memberikan segala checklist untuk kami bawa ke sana. Jadi kami, pengalaman yang ada kepada kami, insya-Allah kami akan guna pakai dan memastikan kita juga sampai sana. Kita lazimnya kita akan buat bantuan sambil berjumpa dengan pemimpin-pemimpin tempatan di situ, dengan pemimpin NGO, pemimpin yang ada di situ, dan mereka akan memberi kerjasama padu dan jitu kepada kami. Baik, Datuk Seri, antara yang disalurkan kepada, maklumat yang disalurkan kepada pihak kami ialah perlunya pada ketika ini memberi sedikit penekanan dari aspek bantuan kepada sektor pembinaan semula, bangunan-bangunan, khususnya sebuah bangunan saringan COVID-19 yang telah pun musnah dibom oleh tentera Israel. Jadi bagaimana pada pandangan Datuk Seri, bagaimana mungkin kita boleh mencapai objektif ini untuk membantu sektor pembinaan, khususnya bangunan-bangunan yang telah dimusnahkan oleh rejim apartheid? Ya, sememangnya apabila semalam bila saya berbincang dengan Presiden, ini di antara perkara pokok yang telah diutarakan oleh Tuan Yang Terutama Ismail Haniah, pemimpin Hamas. Itu sebabnya saya sedang berbincang, saya akan menulis surat dan bincang dengan pihak CIDB. Saya minta pihak CIDB untuk tampil ke hadapan untuk membantu melihat bagaimana kita nak bantu mereka dalam reconstruction all the destroyed houses dengan izin. Di sana Datuk, insya-Allah kalau panjang umur, murah rezeki, Datuk akan dapat pengalaman pergi sana tengok. Di sana Datuk, rumah dia tak ada landed property tu. 80% rumah yang 4, 5, 6, 7, 10 tingkat. Tapi batu dia kuat-kuat tu. Jadi itu pun dah habis dirobohkan. Jadi di sana mungkin high rise building sebab dia tidak mempunyai tanah
tanah yang luas, sebab itulah dia pakai high-rise. Jadi buat permulaan, kita memang ada membawa satu dua syarikat developer yang ada niat nak bantu di sana. So kita memang nama mereka ada. Sebab itu kalau Datuk tengok hari ni, senarai saya ni 77 orang nak pergi. Yang doktor pakar je 50 orang. Jadi ada korporat-korporat juga yang nak ikut. Mereka biar saya lebih selesa dia tengok sendiri, dia sumbang sendiri Datuk, daripada dia bagi kepada kita, nanti tak nak fitnah lagi sekali Datuk. 22 juta ambil duit TV3 dan sebagainya, tak mau. Jadi kita bawa mereka nak sumbang ni pergi ke sana, biar mereka tengok sendiri dan mereka memberi bantuan. Tapi kita cuma facilitate mereka. Dalam hal ni pun dulu-dulu pun semua rakyat Malaysia memberi ubat-ubatan. Rakyat Malaysia tak pernah bagi cash kepada kita. Kita pun tak nak ambil cash tu. Kita beli barang. Contohnya dekat MS Ali, Syarikat Supply Perubatan, Pharma Niaga. Kita beli, rakyat yang sumbang ni, duit tu mereka bayarkan kepada Pharma Niaga, contoh, ataupun MS Ali. Itu yang kita buat. Lazimnya yang penting kita bawa adalah medical supply dan ubat-ubatan. Dulu kita banyak facilities. Pada hari ini dengan kekangan-kekangan pandemik COVID-19, justru kami terpaksa naik kapal terbang airline Turki Airline dan sebagainya. Kita cadang membeli bekalan makanan di Gaza dan di Cairo. Cairo yang banyak kedai buka. Di Gaza tak banyak, tapi kita buat sampai-sampai advance team macam biasa akan pergi ke sana untuk beli barang-barang, dan selepas tu kita engage sewa lori, trailer, kita bawa masuk ke Gaza. Walau bagaimanapun semua ni tertakluk kepada kerjasama kita dengan pejabat kedutaan Palestin di Malaysia dan pejabat kedutaan kita di Mesir, di Cairo, dan wajib dibantu oleh pihak MOFA, Kementerian Luar. Sebab itu kami akan bekerjasama erat padu dengan Kementerian Luar. Sebab sebelum ini pun Datuk, setiap kali kami pergi, sememangnya Kementerian Luar lah. Waktu itu zaman Datuk Anifah Aman. Anifah Aman banyak bantu kami dalam misi-misi yang kami pergi waktu itu. Dan ada waktu ketika Datuk Seri Hamzah Zainuddin pernah jadi Timbalan Menteri Luar, pun pernah bantu. Jadi ada pengalaman. Sekarang ni beliau menjadi Menteri KDN, dan Datuk Isham di antara orang yang suruh memberi sokongan untuk saya pergi ke Gaza. Waktu itu, masa tu zaman Putera UMNO, Datuk masih ingat. Jadi inilah sebabnya saya fikir semua mereka ada di situ. Dan ditambah pula pada hari ini arahan terbaru, saya dah hubungi dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga undang-undang, iaitu Datuk Seri Taqiyuddin. InsyaAllah beliau suruh hantar surat. Jadi saya akan kemaskinikan jumlah anggota misi tertakluk pada kelulusan mengikut SOP yang normal baru pada hari ini. Jadi sememangnya lah 77 orang yang dah bagi nama ni, kemungkinan kita tak mampu bawa semualah Datuk. Yang penting matlamat kita sampai, bekalan-bekalan perubatan yang mendesak, keperluannya amat-amat mendesak, dapat kita sampaikan kepada mereka. Kalau kita pergi ramai-ramai, tak boleh masuk, tunggu dekat Cairo, satu pembaziran Datuk. Sebab kita tak nak. Sebab itulah kerjasama pada kali ini kita harus lakukan dengan penuh berhemah dan teliti. Kalau Datuk tahu, saya pun ada masalah pasport, tapi tak apa, kita dah tulis surat, kita dah buat permohonan kepada pihak mahkamah melalui pejabat peguam negara. Peguam saya telah menulis surat, kita doakanlah bagi saya pergi, tak lari punya. Saya janji dengan rakyat semua, saya takkan lari. Saya balik, saya akan berdepan dengan apa jua yang mahkamah, proses mahkamah tu saya akan balik. Saya pergi nak tolong. Sebab yalah Datuk, tadi pun ada orang tanya pada saya, kenapa Aziz tak ada orang lain ke? Betul, memang ramai hamba Allah boleh pergi. Misi bantuan memang ramai, NGO, banyak NGO ada boleh pergi. Saya cuma kelebihan yang ada sedikit kepada saya, nak bagi tahu kepada rakyat jelata, saya dah ini kali keempat saya nak pergi. Pengalaman saya di sana dengan pemimpin-pemimpin masyarakat di sana, NGOs begitu utuh dan kuat sehingga ke hari ini. Walaupun saya tak pergi 2018, 19, 20, hubungan kami intact. Setiap hari berdelan-berdelan yang berlaku di situ, saya dapat live video yang saya beri kat Datuk, yang UMNO online tayangkan tu. Saya dapat everyday, saya berkomunikasi dengan mereka. Dan tambah pula Datuk, saya masih lagi dengan izin Allah,
saya adalah duta kehormat Palestin, khususnya di Gaza. Dalam orang putih tu dia panggil Ambassador, Honorable Ambassador at Large untuk Palestin, yang dilantik saya waktu itu pada tahun 2012 oleh Perdana Menteri Perdana Menteri Gaza yang memberikan tauliah tersebut kepada saya. Jadi insya-Allah dengan atas nama itu, kemungkinan dengan izin Allah, dengan berkat doa seluruh rakyat Malaysia dan kerjasama dengan kerajaan Malaysia, kepimpinan daripada semua kementerian, menteri-menterinya, insya-Allah tu dengan izin Allah, saya yakin tak ramai kita dapat masuk. Yang penting Datuk dapat sampaikan sumbangan kita ke sana. Hampa kalau kita tengok setakat hari ini seorang je saudara Ustaz Abid Liu berada, tetapi sampai dah hampir 5-6 hari belum ada rezeki lagi untuk Datuk Ustaz Abid Liu masuk ke sana. Jadi saya tak nak kami pergi ramai-ramai, akhirnya duit sumbangan yang diberikan kena bayar hotel, kena duduk, itu satu pembaziran. Jadi oleh kerana itulah kita nak pastikan, kita nak kaji semua keadaan situasi dan di sana, dan pada hari ini pula amat berbeza berbanding dengan 2010, 2012, 2014, 2015. Waktu kami pergi ni amat berbeza. Jadi dengan pandemik Covid ni, apapun semua dah dapat vaksin Datuk punya, insya-Allah besok saudara menteri pun dah luluskan sebab kita nak pergi ni. Doktor-doktor semua dah ada vaksin. Kita ikut segala SOP. Kita buat vaksin, kita ambil vaksin sampai sana. Setakat hari ni tak ada kuarantin tu. Tak ada kuarantin. Tak ada kuarantin. Sampai sekarang ni tak ada kuarantin. Kita pergi sana, kita semua kalau boleh semua ambil vaksin Pfizer dah tu. Jadi bila ambil vaksin Pfizer ni dia above the board. Jadi kita pergi sana, tak ada kuarantin. Dengan izin Allah, saya pergi ke pejabat kedutaan Malaysia di Mesir, akan menerima taklimat seperti biasa. Seterusnya advance team kita dah sampai untuk pergi beli makanan, bekalan makanan dan perubatan yang ada sikit-sikit yang kita tak dapat di sini, kita beli di sana. Sebab ubat ada yang tak boleh lama-lama, ubat cair apa semua tak boleh, kita kena beli sana. Sebab kita naik kapal terbang lama kan nak sampai sana. Dan seterusnya kita akan ikut segala SOP COVID-19 negara tersebut. Macam mana kita orang hormat kita, kita pun hormat mereka. Dan kita akan terus, kalau dengan izin Allah tanpa membuang masa, masuk ke Gaza. Dan kita akan buat kerja kita menjangkakan Datuk, sebab ada beberapa operasi yang mana kena dilakukan oleh doktor-doktor kita, memakan masa 4 hingga 7 hari. Jadi kita anggarkan kita berada di situ lebih kurang 14 hari Datuk, di bumi bertuah Gaza tersebut. Kita akan berada dalam 14 hari dan insya-Allah kita akan pulang. Jadi jangkaan kita yang kita lakukan ni, kita nak 7 hari bulan stand down Datuk. 7 hari bulan tu, 7 hari bulan 7 tu dah sampai balik ke Malaysia. Itulah kita punya perancangan yang kita telah lakukan, dan saya harap rakyat bolehlah mendoakan. Setiap kali saya pergi ke sana, sebuah pemergian yang belum tentu ada kepulangannya Datuk pun dah tahu, saya dah maklumkan. Dan kita minta rakyat kita lah yang mendoakan kepada kita. Tak semua bangsa, kaum, agama, latar belakang mendoakan untuk kita Datuk. Baik, Datuk Seri, tidak mudah untuk mana-mana NGO ataupun misi kemanusiaan yang dihantar ke sana dapat masuk dengan mudah ke Gaza. Baik, apakah perancangan Datuk Seri pada kali ini bagi memudahkan pasukan ini masuk ke Gaza? Perancangan kami seperti biasa, SOP yang sedia ada. Di sini kita ada kursus yang komprehensif, the do's and the don'ts. Lepas tu emergency evacuation, semua tu akan kita lakukan di sini. Akan diterajui oleh Datuk Dr. Alwi, pakar kecemasan. Dan lepas itu kita akan berangkat. Macam saya sebutkan tadi, semua langkah-langkah kami ambil ni 3 kali ganda berbanding dengan dulu Datuk. Sebab dulu tak ada pandemik COVID-19, kita tak tahu. Yang dulu musuh semua kita kenal, hari ni musuh kita tak kenal. Jadi oleh kerana itu, kita pastikan semua, bukan sekadar vaksin untuk COVID, kita juga ada vaksin yang lain Datuk. Injection yang lain supaya tak kena malaria, tak kena penyakit tu, penyakit ni. Kita ada banyak step ni, ada 4 vaksin yang kita kena ambil. Dan selepas itu, kebanyakan doktor ni sampai je tu dah ada tugas mereka dah. Kita dah ada online dengan Gaza, dah tengok dah wajah-wajah yang kena bom tu, kaki dia yang hancur dah ada dah.
Jadi mereka ada yang mereka sempat bawa keluar pergi ke Cairo di Mesir, masih lagi ada yang di Gaza. Inilah yang kami nak bantu. Doktor akan buat segmen doktor. Yang rakan-rakan kalau boleh saya akan minta pegawai-pegawai CIDB seorang ikut kita pergi tengok. Ada kita concurrent Datuk. Kita tak tumpu. Semuanya ada bidang tugasan masing-masing. Saya dah segmentizekan mereka. Sampai saja letak beg terus jalan. Doktor tidur di hospital. Dia tak tidur, kita tak ada tempat kemah. Doktor tidur di hospital. Dan yang mana yang kawan-kawan ni, kita ada program-program kita akan pergi ke semua tempat yang memerlukan bantuan dan sokongan. Yang penting Datuk, kali ini yang saya kata berlainan sedikit, mereka minta tolong. Ini mereka minta tolong sendiri Datuk, berkaitan dengan pelajar-pelajar dia yang sedang belajar di universiti tempatan Datuk. Di universiti tempatan mereka minta kita tolong sebab rumah dah hancur, mak bapak dah meninggal, keluarga dah tak ada. Dia minta kita bayarkan scholarship sedang belajar di universiti di Gaza. Ramai pelajar-pelajar yang ada ni. Sekat ni kita ada 15 orang, kita tengah dapatkan nama lagi. Ini di antara sumbangan yang kita, bila kita kutip, kita akan lakukan. Jadi langkah pertama atas nama Parti Keramat UMNO ni, saya nak minta lah Parti Keramat UMNO ni, saya nak minta kita ada 3,359,365 orang. Kalau seorang bagi RM1 pun ada 3 juta ringgit tu, kan? Jadi bolehlah kita ke sana untuk kita lakukan misi bantuan. Tapi kalau semua rakyat nak bagi, alhamdulillah. Tapi pada masa yang sama, jangan lupa yang Datuk Isham ni, Persatuan Bulan Sabit Merah. Jangan, saya tak nak kata kidnap Datuk Isham Wisma Putra, tak. Sama-sama. Siapa nak bagi pada yang Red Crescent, silakan. Siapa ahli UMNO nak bagi pada UMNO, silakan. Kita boleh pakat-pakat semua kutip duit ni tu untuk pergi sana memberi bantuan untuk rakyat. Matlamat kita sama. Cuma saya ada pengalaman 4 kali di Gaza dan saya masih lagi duta kehormat. Saya nak gunakan platform itu supaya dengan izin Allah dapat kita mudah sedikit untuk masuk. Dalam bahasa Arab, syapir tu. Saya tunjuk kad saya syapir, dengan izin Allah, dengan berkat doa rakyat Malaysia, kemungkinan saya dapat masuk dengan tim kita Datuk, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita minta kalau boleh kita dah ada crawler di screen untuk kita sumbangkan apa juga yang kita mampu untuk kita sumbangkan ke dalam tabung muafakat Palestin. Kita ada nombor akaun CIMB di situ. Kita mintalah ahli-ahli korporat, tuan-tuan dan puan-puan, untuk turut sama membantu, dan kita juga menyeru kepada para NGO yang mungkin tak dapat yang tak dapat pergi ataupun belum ada kesempatan untuk pergi, bolehlah menyalurkan bantuan bersama-sama dengan kita, Datuk, untuk kita bawa ke sana dan bagi kita meneruskan misi bantuan. Ya, Datuk. Jadi itulah yang saya nak sampaikan tadi. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar, khususnya inisiatif tersebut. UMNO amat menyokong dan menzahirkan penghargaan yang tinggi kepada Kementerian Luar kerana telah mengambil inisiatif kerjasama dengan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Dan untuk makluman, kita UMNO, Biro Kebajikan UMNO pun bekerjasama erat padu jitu dengan Persatuan Bulan Sabit Merah di Gaza. Jadi benda yang sama, cuma negara yang berbeza. Sumbangan yang kita bawa ni pun kita akan bekerjasama dengan Persatuan Bulan Sabit Merah, dan kita ditempatkan kereta yang kita naik semua adalah Persatuan Bulan Sabit Merah Gaza punya. Jadi insya-Allah tu, kalau ada apa-apa pun diorang takkan ambil sebarang tindakan terhadap ambulans Persatuan Bulan Sabit Merah yang sebelum-sebelum ni lah. Kalau accidentally terkena peluru tu ada, tapi sengaja nak cari tu tak lagilah. Saya dah 4 kali pengalaman ni, tak adalah tu. Jadi insya-Allah lah, kita berharap rakyat Malaysia yang mampu sumbang, alhamdulillah. Tak mampu sumbang pun tak apa. Yang penting kita perlukan doa mereka. Doakan kami, pemergian kami, tinggalkan anak isteri kami di sini untuk buat satu perkara yang dipanggil jihad. Ini sebenarnya Datuk, jihad yang kita lakukan bukan sekadar UMNO. Saya fikir semua NGO-NGO yang ada niat. Ustaz Abid Liu sekarang sedang berjihad di sana. Kita menyokong penuh apa yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu di sana. Dan kita mendoakan agar Ustaz Abid Liu dapat masuk, dapat pijak kakinya ke bumi Ambia di Gaza tersebut. Beliau boleh melihat sendiri, sebab beliau juga seorang aktivis yang suka membantu. Dia boleh nampak sendiri, dan saya harap kami juga akan dapat masuk
dan kita pakat-pakat untuk membantu rakyat. Jadi inilah saya nak bagi tahu, saya nak bagi tahu kepada semua rakyat, terima kasih di atas segala sokongan, dan terima kasih saya juga kepada Datuk Dr. Presiden kita, Datuk Seri Zahid, sebab dia memberi kepercayaan kepada Biro Kebajikan UMNO dan beliau menyatakan kepada saya, Aziz, only you can do it for UMNO. You do, you take the lead, you pergi buat. Jadi saya terima kasihlah kepada ahli majlis tertinggi semua, termasuklah Datuk Zahid, kerana memberi kepercayaan kepada Biro Kebajikan UMNO. InsyaAllah kami akan buat terbaik. Amanah yang kami pikul ni kami laksanakan melandaskan hablum minallah, hablum minanas, insyaAllah, Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan, kami akan sentiasa membawakan perkembangan terkini daripada sekarang hingga kepada tarikh kami akan berlepas nanti, dan sehinggalah kami insya-Allah kalau diberi kesempatan menjejakkan kaki ke bumi Gaza, kita akan berlintas secara langsung daripada sana untuk melihat sendiri apakah keadaan sebenar untuk tatapan rakyat Malaysia. Doakan kami supaya kami selamat pergi dan selamat pulang. InsyaAllah mudah-mudahan dengan doa rakyat Malaysia dan sumbangan daripada rakyat Malaysia semua, kita akan dapat membantu saudara kita yang berada di sana. Tidak kira agama, tidak kira apa pun, semua orang akan dapat bantuan. Kita ucap terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan kerana telah sudi like dan share sidang media kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.